Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari-hari jawatan puasa masjid, imam dan kawan-kawan masjid, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama untuk mengulang-ulang. Ilmu agama ni memang dianya berulang-ulang. Tak ada ilmu baru yang nak disampaikan. Ianya daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kiamat, agama Islam itulah dia. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Ini adalah pegangan kepada orang-orang Islam. Jadi kalau kita berharap ada pula ilmu baru, itu tak ada. Dia tetap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sekarang. Jadi kita sekarang ni sudah pun berada pada 3 bulan, kalau tak salah ya, 3 Muharram. 3 Muharram. Jadi peristiwa Muharram ini seperti mana yang saya sebutkan pada pertemuan kita yang lepas, pertemuan yang sebelum ini kita tak dapat bersama kerana saya ada hal dan tak dapat nak dielak. Jadi kalau kita mengambil tadabbur ni artinya mengambil mengambil penerangan daripada peristiwa yang disebutkan ma'al hijrah itu. Ianya sebenarnya bukannya ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab menjadikan satu Muharram itu sebagai permulaan kepada kalender Islam itu bukan ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi tak ada. Siapa yang membawanya? Yang membawanya ialah Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu pada waktu khalifah kedua. Baru dicadangkan tahun Islam itu bermula daripada 1 Muharram. 1 Muharram, tahun 1 Hijrah. Sebelum itu semula tahun gajah, macam-macam. Tapi kalau gajah semua binatang habis, apa lagi nak disebutkan pula? Jadi oleh kerana itu, untuk melengkapkan Islam itu sebagai sebuah agama yang kita panggil sesuai di mana-mana peringkat dan zaman, maka Sayyidina Umar telah pun membuat satu keputusan supaya ada kalender untuk Islam ini. Bulannya dah disiapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu disebut dalam Al-Quran, semua ada. Tetapi sananya tahunnya tak ada. Maka diketengahkanlah hijrah. Sebab itulah apabila kita bercakap mengenai apabila sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi, maka dia ialah bid'ah. Itu adalah pandangan yang suntuk sangat. Kerana apa? Ada juga yang tak ada dibuat oleh Nabi, tapi dia dibuat oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Buat sahabat Nabi, maka sebab itulah datang apa yang disebutkan bid'ah itu ada dua. Satu disebut bid'ah hasanah. Bid'ah itu artinya orang Perak kata bid'ah tu bohong. Tapi bid'ah ni cakap Arab ni artinya ialah sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, kita buat, maka itu bid'ah. Kan? Jadi oleh kerana itu
bid'ah ini pun terbahagi kepada dua. Satu bid'ah hasanah, tak dibuat zaman Nabi, tapi dibuat di zaman selepas Nabi. Ada yang hasanah. Yang hasanah tu yang elok, yang hasan, yang elok, ya. Satu lagi bid'ah dalalah, itu memang langsung tak boleh kita dekati. Saya dah sebutkan dulu perkara-perkara pokok yang Nabi dah tetapkan, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang itu kalau ada orang kata 6 waktu, itu dalalah finnar. Itu dalalah, ya. Jadi itu nak memudahkan faham aja, ya. Baik. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, menentukan dia peristiwa hijrah itu bertolaknya, ya, bertolaknya pada 27 hari bulan pada 27 hari bulan Safar, ya. Dia bertolak daripada Mekah tu, ya. Jadi mari kita suruti keadaan itu. Kalau kita ambil pengajaran, pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam itu ketika umur dia 40 tahun. Dia dilantik menjadi rasul umur dia 40 tahun. Ya. Dia mengetengahkan Islam itu di tengah-tengah masyarakat yang langsung tak membantu. Nak dikata macam mana nak membantu, sebab semua orang tu tak pernah dengar agama Islam ni. Jadi tak dapat nak kita jahat betul lah orang, tak boleh cakap macam tu. Kerana dia dilatih dan dia mengikut agama ayah, nenek dan datuk macam tu. Itu agama yang dia orang bawa. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW membawa satu agama yang baru. Agama baru. Sudah tentulah bukan saja berketak, berkokok satu negara mengatakan ini orang gila lah, macam-macam lah, ahli sihir macam-macam. Jadi cuba bayang Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam itu secara sembunyi-sembunyi berapa tahun. Dan dia membuat dakwah secara terang-terang itu apabila Sayyidina Umar masuk. Apabila Sayyidina Umar masuk, maka keberanian Nabi Muhammad SAW dah ada yang kuat dan mula menjadi. Kalau tidak, sebelum itu yang mula-mula masuk Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni sangat dihormati di Makkahul Mukarramah. Tetapi tak mampu Sayyidatina Khadijah mempengaruhi orang Mekah tu untuk mengikut Islam. Tetapi apabila Abu Bakar pun begitu, orang yang dihormati, dia dah masuk Islam. Siapakah orang yang mula-mula masuk Islam di kalangan orang dewasa? Abu Bakar Siddiq. Siapakah di kalangan kanak-kanak? Sayyidina Ali. Siapakah di kalangan wanita? Sayyidatuna Khadijah. Siapakah di kalangan hamba? Bilal. Kan ini dah kita belajar di sekolah, dan kita dah belajar. Maka walaupun Abu Bakar tu orang yang dihormati, tak mampu nak mempengaruhi orang Mekah untuk yakin bahawa agama ini. Sehinggalah dalam ketakutan menyampaikan agama tu, yang mula-mula orang terima Islam ni ialah kumpulan Ammar bin Yasir. Semua ni orang-orang hamba ni, orang yang dibeli oleh tuannya untuk bekerja dengan dia. Orang-orang inilah. Orang kaya-kaya tak mau. Sehinggalah Sayyidina Umar, ya, masuk Islam, maka keberanian orang Islam makin bangkit. Mulalah Islam itu dikembangkan begitu. Apabila berkembang, dia makin bergolak. Pemerintah di Mekah pada waktu itu bukannya Nabi Muhammad. Pemerintah pada waktu itu ialah diketuai oleh Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Ini pemimpin pada waktu itu. Apa partinya tak tahu lah kita, apa partinya. Tapi kabilah, ketua-ketua kabilah
Mereka terasa bahawa kemunculan Nabi Muhammad SAW ni akan mengganggu dia orang punya kuasa. Itu pikiran dia, mengganggu dia punya kuasa. Yang membuat berhala pula merasa ini penghinaan kepada agama kita. Masing-masing dengan sebabnya kenapa mereka membantah. Maka Nabi Muhammad terus melaksanakan tugasan-tugasannya. Kemudian sampailah ketikanya orang-orang yang mempertahankan dia, nama bapa saudaranya, nama siapa? Abu Talib. Ya, Sayyidatina Khadijah, meninggal orang ni dua orang. Maka Allah nak memujuknya, dulu dah saya ceritakan, diangkat dia ke Isra' Mi'raj. Untuk dia lebih yakin kepada agama Allah ini, ada syurga, ada neraka. Dia kata, dalam Quran kata ada syurga, ada neraka. Diangkat Nabi Muhammad tu, tengok sendiri semua benda ni. Cuba bayang Nabi Muhammad tengok syurga, neraka, lepas tu dia nak cerita dekat kita yang tak pernah tengok ni. Bukan satu kerja senang. Kalau Allah tidak menolong, takkan boleh. Ya? Sebab ini yang dikatakan Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Dalam Islam ni banyak yang ghaib, iaitu perkara yang selepas mati ni ghaib, tak nampak. Jadi macam mana Nabi Muhammad nak menerangkan? Maka Nabi Muhammad seorang-seorang diangkat untuk melihat syurga, melihat neraka, melihat Lauh Mahfuz, melihat Telaga Kausar, melihat macam-macam. Yakinlah, makin yakinlah dia. Makin yakin dia. Pada waktu itulah hukum semayang. Itu kali pertama hukum wajib semayang tu pada tahun ke-11 kerasulan dia. Pada tahun ke-11 kerasulan dia. 11, 12, 13 Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah. Kerana apa? Di Makkatul Mukarramah sudah tak ada keamanan. Di Makkatul Mukarramah kan sudah tidak lagi dapat pertolongan, bantuan. Bahkan kita dapat khabar akhirnya dalam satu perjumpaan mereka berbincang macam mana kita nak menghapuskan Muhammad. Maka salah seorang daripadanya mencadangkan supaya kita bawa Muhammad ni jauh, lepas tu kita tinggalkan. Biar dia tak tahu balik, seorang kat situ. Dalam kumpulan yang berbincang itu, ketua-ketua kabilah itu, ada seorang tua yang uzur bertongkat dia, iaitu ialah Iblis. Iblis angkat tangan, tak setuju dia pandangan itu. Apa pasal? Kau ingat main-main ke Muhammad ni? Mulutnya sangat manis, bahasanya sangat cantik, baik bukan main. Di mana pun kau tinggalkan, orang akan berkumpul menyokong dia. Kata Iblis. Akhirnya datang satu cadangan daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal, mengatakan macam ni je lah. Kita tiap-tiap kabilah yang ada di Mekah ni, kelompok Jawa, kelompok Banjar, kelompok ini di Malaysia, di Mekah bukanlah itu kelompok-kelompoknya, ya. Kelompok-kelompok ini tiap satu kelompok mesti buat keputusan hantar seorang panglima dia untuk nantinya bila kita bunuh Nabi Muhammad SAW ni, semua orang tak boleh menyalahkan mana-mana kabilah, kerana kabilah bersatu membunuh dia. Ini bagus, kata yang Iblis tadi. Ini yang bagus, ini setuju. Sebab nanti tak ada boleh siapa mengatakan kumpulan mana yang membunuh. Persetujuan ini dibuat, persetujuan ini diambil. Tetapi yang sebenarnya ialah Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya memulakan hijrah. Dan sebelum Nabi Muhammad dah ada orang dah pergi dah ke sana. Sudah pergi dulu ke sana. Yang dah dihantar, ya. Perjanjian dengan pemimpin-pemimpin pemimpin-pemimpin di Madinah, ya, sudah pun berlaku. Sudah ada ikat janji semua. Antara janjinya Abu Talib
bapa saudara Nabi Abbas ya, kami menjaga Muhammad ini katanya seperti menjaga diri kami sendiri. Kami kawal dia daripada dibinasakan oleh orang Mekah ni semua. Dia cakap masa dia nak setuju untuk melepaskan anak saudaranya ni. Maka pihak yang Haus dan Khazraj yang lain bersama tu, yang dah bersentuh, mengaku bahawa mereka akan jaga Muhammad. Musuh Muhammad, musuh kami. Kawan Muhammad, kawan. Dan kami, kerjanya apa-apa berlaku, kami di hadapan. Kami akan pertahankan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selepas itu Nabi Muhammad nak berucap. Nabi Muhammad kata, aku berjanji bahawa musuh engkau, musuh aku, kawan kau, kawan aku. Dan dia berjanji bahawa dia tidak meninggalkan kesetiaan ini. Sebab itu kita tengok bila Nabi Muhammad SAW wafat, dia tak wafat, dia tak meninggal, tak dikuburkan di Mekah. Dia dikuburkan di mana? Di Madinatul Munawwarah. Sebab itu Madinah jadi popular. Kita kena pergi ke sana untuk bila buat umrah atau buat haji, kerana ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bagi salam kepada Nabi, maka seperti dia bagi salam waktu hidup dia. Jadi kerana janji itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tinggal di Madinatul Munawwarah dan dia meninggal sana atas kesetiaan janji mereka yang baik. Kalau kita tengok sejarah ini, malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal ya di rumah tu, dan beliau pada waktu itu bergerak untuk meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Dia minta Sayyidina Ali gantikan dia. Dan bila Sayyidina Ali didatangi oleh panglima-panglima yang kita kata tadi, panglima dari kabilah-kabilah, memang hebat-hebatlah komando dia datang. Mujur pula dia tak tahu tikam Sayyidina Ali. Dia buka ada tudung. Dia tengoknya Sayyidina Ali. Mana Muhammad? Muhammad dah keluar, kau tak sedar, kata dia. Artinya Allah nak membagi tahu panglima-panglima besar kau yang kau hantar, perangai kau orang buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pertama yang akan Allah nak jatuhkan kehinaan kepada kau orang. Apa kehinaannya? Nabi Muhammad baca surah Yasin tu, keluar, balingkan pasir tu, kepala-kepala tu tahu pasir semua sekali, berpasir semua kepala tu. Hina benar orang Quraisy ni rasa bahawa sebanyak itu orang yang tidur-tidur, yang berjaga-berjaga, semua tak sedar dia pergi. Nampak? Allah start mula menghinakan siapa saja yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat kehinaan. Betapa malunya pemimpin-pemimpin Mekah kerana Nabi Muhammad boleh terlepas daripada Mekah menuju ke Madinah. Dia tak ke Madinah terus kan? Dia kan pergi ke mana? Ke gua. Untuk apa? Untuk mengantar strategi. Dan dari segi strategi kita tengok Nabi Muhammad SAW bila dia nak melaksanakan strategi pindah perang, maksudnya dia berada di atas bukit yang tinggi. Kerana apa? Dari atas bukit semua benda nampak. Semua benda nampak. Itu strategi yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ada lagi anak Sayyidina Abu Bakar yang pergi tutup laluan kaki itu dengan daun. Ada lagi Asma binti Abi Bakrin, anak Sayyidina Abu Bakar, hantar makanan. Ini semua strategi-strategi yang berjalan. Kemudian macam mana nak pergi Madinah ni? Kita berdua ni, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad ni, tak tahu jalan ni macam mana nak pergi. Maka pada waktu itu dia orang kata ada seorang yang bukan Islam, kita minta dia tunjuk jalan. Artinya kita sudah mula boleh memanfaatkan kemahiran, kebolehan, kecerdikan orang bukan Islam pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW telah pun melalui. Dalam laluan itu banyaklah ceritanya. Kitabnya tebal ini kalau nak baca. Masa kita ni tak sempat, kita ambil rengkah-rengkah je.
iaitu apabila rupanya satu-satu tempat itu tak aman dah. Jadi kepindahan Nabi Muhammad SAW itulah nak menyelamatkan perjuangan. Allah perintahkan dia pindah. Sebelum itu dah terai dah pindah ke Habsyah. Dah terai dah. Apa sebab pindah, apa sebab Nabi kata pindahlah ke Habsyah? Kerana dua faktor. Faktor pertama, di situ ada raja, ada satu raja yang baik. Yang kedua, raja itu beragama Kristian. Dipanggil, kita panggil apa nama? Majusi itu api ya. Kalau Kristian ni Nasrani. Orang beragama ada dekat situ. Dia ni sangat dia dah biasa dengan nabi-nabi ni. Dia nabi dia Nabi Isa. Tapi ada dia bertuhankan Isa. Tapi ada juga Kristian tu yang mengatakan Isa tu bukan Tuhan, nabi. Ada. Maka dia anggap dia tu dengan kita ni dekat. Maka pindah sana. Tak berjaya juga. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan strateginya pindah ke Madinatul Munawwarah. Dan semua orang-orang yang kita panggil memusuhi Nabi Muhammad SAW yang telah terhina itu menyebabkan mereka menyerang Madinah. Dengan apa? Dengan perang Badar. Malu betul rasa dia. 1000 orang dia berlawan dengan 300 umat Islam dengan senjata yang tak tentu hala. Kita menang. Kita menang dengan pertolongan Allah SWT. Hina lagi dia. Bila dia nak menghina Nabi, dia hina balik. Dalam perang Uhud, mula kita menang. Lepas itu banyak tak mau dengar cakap, kita kalah. Tapi Nabi Muhammad SAW buat strategi. Terus, lepas itu perang ketiga, nama perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang parit, tetapi dia juga dikenali dengan perang Ahzab. Kalau dalam kita takbir raya itu kan, wa hazamal ahzaba wahdah. Itulah dia Ahzab. Apa Ahzab ni? Iaitu peperangan orang Islam Nabi bersama dengan gagasan musyrik, kafir dan Yahudi. Mereka bersatu lawan Islam. Itu perang yang ketiga. Dan kita menang dengan pertolongan Allah SWT. Tahun ke-6 Nabi Muhammad SAW dah rindu sangat dengan Mekah. Rindu sangat dengan Mekah. Bila rindu sangat dengan Mekah, dia pergi, tak boleh masuk ke Mekah. Dia orang tahan. Tetapi dia orang minta untuk buat perjanjian Hudaibiyah tu, perjanjian Hudaibiyah. Sayyidina Umar pun tak setuju. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan kecerdikan dia kata begini, apabila orang tu nak ngajak kita buat perjanjian, maka itu berarti dia dah iktiraf kita. Berjanji ni, kalau kita berjanji mesti siapa yang kita berjanji? Pembeli rumah dengan penjual rumah. Berdua mesti ada hal. Ketidak hal pun nak berjanji. Maka bila orang tu mencadangkan janji, kita terima. Baru Sayyidina Umar kata okey, kita setuju. Tahun ke-8 baru boleh masuk. Bila masuk saja, apa yang Nabi buat? Semua musuh-musuh dulu diampunkannya. Musuh-musuh dia dulu. Abu Sufyan, ya, anak-anak semua, oleh kerana Nabi ini mengampunkan, habis semua orang yang marah dengan dia dulu masuk Islam. Hindun, tahu Hindun? Hindun itu yang mengubah Al-Jahsy bunuh Hamzah, masuk Islam. Al-Jahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam. Dia masuk Islam kerana kata dia nak balas balik apa yang dia dah buat pada Islam dulu. Dia jadi panglima. Kemudian Abu Jahal, anaknya Ikrimah binti Abu Jahal, masuk Islam. Pemimpin-pemimpin yang dulunya kafir, musyrik, yang halau Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Makanya pertama mereka dihina oleh Allah SWT kerana mereka menghina Rasulullah, iaitu utusan Allah, dan mereka dapat jawapan cepat dalam masa 10 tahun.
mereka yang menghina itu semua kembali kepada agama Islam. Abu Lahab dah meninggal, Abu Jahal dah meninggal. Yang ada anak dia, Ikrimah bin Abu Jahal, masuk Islam. Banyaklah kalau nak sebut siapa masuk Islam balik semula. Semua orang tu musuh Nabi Muhammad SAW. Yang kita lah, kalau musuh kita memang tak tegur sampai mati dah. Tapi Nabi Muhammad buat macam itu. Apa maksud saya? Ialah perpindahan itu ialah keamanan. Nikmat keamanan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW mencipta keamanan. Di sana dah tak ada keamanan. Berjuang dah tak boleh. Tak dipedulikan oleh orang dan sebagainya. Bahkan nak dibunuh dia. Kepala dia tengah semayang ditaruh tai unta dan sebagainya, macam-macam. Oh, itu kita bacalah kitab. Ya, itulah kisah Hijratul Rasul itu. Jadi bila orang tanya, bila kita nak start tahun baru Islam, bila kita nak start? Ada orang kata tarikh lahir Nabi kita mula tahun baru. Ada yang kata tahun Hajarul Aswad diletakkan. Tapi akhirnya dibuat keputusan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Situ kita start tahun hijrah kita. Itulah tahun hijrah itu berlangsung pada 1 Muharram. Pada 1 Muharram tahun 1 Hijrah. 1 Muharram tahun 1 Hijrah. Sekarang ni ialah tahun 1444 Hijrah. Jadi tahun 1444 Hijrah bermakna Nabi Muhammad SAW dah meninggalkan kita 1442. Ya. Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita. Jadi oleh yang demikian, ya, dah jauh dah kita tinggal dengan Rasulullah SAW ini. Sebab itu banyak orang tak faham, banyak orang tak ni dan sebagainya. Dan penerangan-penerangan yang diberi pada kita pun berbeza-beza. Tapi asasnya ialah semua mereka yang memusuhi Rasulullah, mereka dapat kehinaan. Jadi Hijratul Rasul ini ialah membina kemajuan, membina keamanan, hidup biar aman dan sebagainya. Sebab itu kita jangan terlibat langsung dengan sesuatu yang boleh memporak-porandakan negara. Jangan terlibat. Kerana memporak-porandakan negara ni boleh kita tengok misalnya Syria sekarang macam mana, Syria, Rohingya macam mana, Palestin macam mana, ya, Yaman macam mana. Negara ni semua negara-negara Islam. Semua negara-negara sudah tak aman. Bila saya khutbah di PWTC itu, ada banyak yang mata biru. Syria yang pindah dari Syria datang ke Malaysia. Anaknya ada doktor, sekolah di UAE dan sebagainya. Dia bercerita dengan saya, dia kata anak dia doktor dan sebagainya. Kenapa tak balik lagi ke Syria? Tak selamat ke Syria. Dia numpang ke negara kita. Dan dia kata Malaysia the only country yang sangat selamat. Malaysia. Tapi orang Malaysia tak rasa selamat. Orang rasa kita paling selamat, tapi orang tak rasa selamat. Sebab itu keamanan itu suatu tanggungjawab. Sehingga Rasulullah SAW tak selamat di situ, dia pindah ke Madinah. Kemudian dia masuk semula menyelamatkan Makkatul Mukarramah. Menyelamatkan semula Makkatul Mukarramah. Dan selepas Makkatul Mukarramah diselamatkan, Islam terus berkembang. Ingat ya, berkembang Islam itu dengan kuasa keamanan, kehebatan Islam tadi. Dengan aman, maka kita jadi hebat. Bila hebat, 3/4 dunia ni Islam. 3/4 dunia ni Islam. Spanyol dengan Spanyol Islam. Dulu Eropah tu, Spanyol tu Islam. 800 tahun Spanyol Islam. Turki dipanggil Osmania, bukan membesar dia punya jajahan takluk dia. Itu yang kata-kata 3/4 tu. Kalau berjalan teruslah perjuangan itu, kerana perjuangan itu Eropah tu habis Islam semua sekali. Tapi tak berjalan, kita kalah dengan mainan-mainan Kristian dan sebagainya. Akhirnya kemudian sekarang negara-negara Syria dipecah, Iraq dipecah, Libya dipecah, kemudian Yaman sekarang, Palestin tak usah ceritalah.
Jordan. Jordan tu nyawa-nyawa ikan. Ya. Jadi inilah kisah bahawa ma'al hijrah yang kata tu, kita kena ma'al hijrah, artinya ma'a bersama pindah. Daripada malas pada rajin, daripada tak ada strategi kepada berstrategi. Buat kerja berstrategi. Buat kerja berstrategi itu ialah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia membuat strategi bila dia nak pindah daripada Mekah ke Madinah. Macam mana strateginya? Engkau apa tugas, sampailah dia ke Mekah, sampailah dia ke Madinah. Dan di Madinah apa yang dibuatnya mula-mula? Masjid dibuatnya, masjid Qiblatain, masjid Quba, masjid Qiblatain. Sebagai hadiah kepada masjid yang mula-mula dibuat itu, barang siapa ambil wuduk di Madinah, ni Madinah ni, ambil wuduk di rumah. Kalau kita di hotel lah, ambil wuduk di hotel, kemudian kita naik bas atau naik kereta. Sekarang daripada Masjidil Nabawi itu ke Masjid Quba, jalan bukan main cantik, berjalan kaki. Ada bunga-bunga kiri kanan. Jalan dia, boleh balik. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW tiap-tiap hari Sabtu dia ada di sana. Dia keluarkan hadis dia kata, barang siapa berwuduk di rumahnya dan berjalan dia ke Masjid Quba, semayang 2 rakaat di sana. 2 rakaat. Apa saja semayang tak kira. Tapi ulama mengatakan tahiyatul masjid 2 rakaat, maka pahalanya seperti 1 umrah. 1 umrah. Artinya orang Madinah boleh buat umrah tiap-tiap hari. Dapat pahalanya, bukan buat umrah. Pahalanya seperti 1 umrah. Jadi kalau kita pergi Madinah, eloklah kita selalu pergi ke situ. Pasal apa? Pasal 2 rakaat 1 umrah. Jadi kalau kita dapat pergi 5 kali, 5 umrah waktu kita di Madinah. Ini penting sangat bagi kita. Jadi ma'al hijrah tu nak minta kita berhijrah daripada lemah kepada kuat dan sebagainya. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang bergerak mengarah kepada menjadikan kita tak kuat, maka itu dia dah keluar daripada hijrah yang Nabi perintah kepada kita. Baik, ada masa sikit lagi, 20.42. Sekarang dah ada juga sikit lagi. Mari kita pergi, apakah ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada Ashura. Pada Ashura Muharram ni, kita dah masuk 1 Muharram, dah 2, dah 3. Jadi bila 10 Muharram? 10 Muharram itu ialah hari Ashura, iaitu hari ke-10 Muharram. Dulu saya dah bacakan hadis yang berkaitan dengan Ashura ni. Ianya digalakkan oleh Rasulullah SAW supaya kita berpuasa pada hari Ashura. Tetapi untuk mengelakkan, oleh kerana ada sahabat tanya, sahabat kata hari ke-10 tu katanya ada orang Yahudi pun buat juga lah ya Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah kata buat 2, 9 dan 10, atau 10 dan 11. Tapi kalau buat 1 pun tak jadi masalah apa-apa. Yang penting sekali, apakah amalan puasa yang baik selepas Ramadan? Rasulullah kata yang baik ialah puasa hari Ashura. Dan ada hadis yang menyebutkan bahawa barang siapa puasa 1 hari, iaitu hari Ashura, maka diampunkan dosanya setahun yang lalu. Jadi saya sebutkan ini kerana hari itu belum sampai. Lalu 2 hari, alhamdulillah. Tak lalu 2 hari, buat juga lah sehari. Rasulullah tak ada pula melarang sehari itu. Tapi kalau was-was sehari itu katanya, pasal mereka yang bercakap tu dia dekat dengan orang Yahudi, kita jauh dengan Yahudi. Tak pernah nengok Yahudi pun jarang. Yahudi itu dia berjandut macam orang Islam juga, tapi topinya dekat, topi dia nutup ini je, nutup ubun-ubun ni. Itu dia tutup. Dia pakai spin tu. Bukan macam kita macam ni. Satu kepala dia kat sini je. Itulah Yahudi. Tak pernah jumpa pun kita. Jadi kita ikut Rasulullah kata 10 Muharram, kita buat lah. Tapi kalau nak buat lebih, silakan. Di sini disebutkan oleh
oleh ulama hadis ni, dia kata menurut huraian ulama rahimahullahu taala bahawa puasa hari Ashura terbagi kepada 3 peringkat. Peringkat 1 berpuasa selama 3 hari, iaitu hari yang ke-9, hari yang ke-10, hari yang ke-11. The best one. Yang kedua, peringkat kedua berpuasa pada hari ke-9 dan hari ke-10. Dan peringkat ketiga puasa hanya pada hari 10 sahaja. Jadi boleh pilih. Siapa rajin, siapa gagah, siapa kuat, buat 3. Siapa rasa sederhana, 2. Sebab rasa saya 8 hari bulan tu apa ya? Senin. Dah memang kita berpuasa hari Senin kan? Puasa Senin nama dia ya. Okey. Jadi kalau begitu gayanya, mari kita ada niat dalam hati kita nak mengisi 10 Muharram ni dengan puasa. Sampai ke tidak, itu terpulang pada masing-masing ya. Jadi ingatkan isteri supaya gerakkan kita akan bangun sahur pada hari kita nak puasa pada 8 hari bulan ya. 7 hari bulan malam kita puasa. Nak buat 3 kena start 7. Jadi sama-samalah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diaturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tak ada ngajar kita puasa sini, itu tak ada. Yang mengajar kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada yang keluar dari mulut Nabi itu yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira untuk malam ni cukup dulu kita kita panggil perbincangan kita untuk kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya. Jadi jangan lupa pula yang kita belajar lama-lama tu, sembahyang-sembahyang sunat, jangan lupakan itu kan. Yang baru semalam ni kita belajar juga mengenai itu ya, mengenai jawapan kepada azan kan. Saya ulang balik sikit ni, pasal yang itu kita lama. Apabila muazzin ataupun Bilal hayya 'alal falah kan, okay, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu apa? Hayya 'alal solat. Habis saja asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita diajar pada dia tu wa anna asyhadu an la ilaha illallah ya, wa ana Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa? Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Lagi satu ujung dia wa bil islami dinan. Terbalik kan? Kalau yang biasanya raditu billahi rabban, lepas itu apa yang kedua? Wa bil islami dinan. Yang ketiga baru wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Tapi dalam masa yang ini kita jawab, kita buat raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, baru yang itu. Jadi terbalikkan. Kalau tak terbalik dia tak jadi. Kalau tak balik dia tak jadi. Jadi jangan lupa yang ini, kerana ini amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi, bila habis saja la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Tapi jangan lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas itu barulah Allahumma rabb hazihi da'wati. Jangan lupa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Barang siapa baca doa, selawat dulu baru baca doa, disebutkan wajib syafaatku kepadanya. Wajib. Nabi kata wajib syafaatku kepadanya. Dengan sebab baca doa doa azan itu. Tapi mulakan dengan selawat dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pendek, panjang boleh. Lepas itu baru Allahumma rabb hazihi sampai bil alamin innaka bil alamin innaka la tukhliful mi'ad.
Jadi cukup dulu malam ni, tapi beramal, jangan tak beramal. Tidak sia-sia kita datang, rugi sangat. Dan ini dipanggil pahala-pahala terpijak, pahala-pahala yang kita dah duduk sini, kita tak buat, rugilah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum